Assalamualaikum, selamat sejahtera, Tajahau dan Vanakkam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadow harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, geng bayang semua, sedar tak sedar kita dah berpuasa selama 7 hari. Dah seminggu dah weh. Also sebelum tu, Shadows ingin memohon maaf sebab di atas sebab konten Shadows yang baru-baru ni berkenaan yang live yang Shadows buat pasal pemandi jenazah. Banyak di komen, ruangan-ruangan komen yang saya baca, katanya ada isu berkenaan dengan audio tak jelas, audio tak kuat, semua benda tu. Even ada yang kata suruh pakai mic, tapi mic memang ada time shoot live tu, tapi tak tahulah kenapa time tu memang audio low ke, entahlah apa setting yang dibuat salah ke apa, Shadows tak tahu. Tapi Shadows mohon maaf atas kekurangan dari pihak Shadows. Mungkin still masih lagi dalam kata proses belajar lah. Alright, so on and off adalah kesilapan ni. Kita kan manusia kan, so kita tak sempurna. Lebih kurang macam itulah. Okay, so pada hari ni Shadows akan kongsikan dengan geng bayang 3 kisah berkenaan dengan pengalaman pemandu-pemandu lori ni. And sepanjang masa diorang memandu lori ni berlaku beberapa insiden-insiden yang menyeramkan. So kalau geng bayang semua nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan pada hari ni, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan 3 kisah pengalaman seram pemandu lori. Tapi sebelum tu kita roll intro dulu. Piu. Kisah yang pertama terjadi kepada salah seorang pemandu lori yang bernama Muhammad Afiq Adnan. So Muhammad Afiq berkongsikan kisah ataupun pengalaman dia semasa satu insiden ni, di mana dia daripada Kuala Terengganu menghala ke Temeloh, Pahang untuk buat delivery lah. And time dia buat benda tu waktu malam macam biasa. And mengikut kisah yang dikongsikan oleh Muhammad Afiq ni, dia dah selalu sangat melalui jalan yang menghala ke arah situlah. And dia tak pernah pula mengalami apa-apa pengalaman-pengalaman yang menyeramkan. Tapi tak tahu kenapa pada malam tu boleh dikatakan menjadi satu insiden yang amat menyeramkan. So kisah dia bermula seperti mana Shadows katakan tadi, di mana Muhammad Afiq kena transfer ataupun hantar barang-barang daripada Kuala Terengganu ke Temeloh, Pahang. And lepas segala muatan-muatan semua dimasukkan ke dalam lori, and si Muhammad Afiq ni pun nak meneruskan perjalanan dia daripada Kuala Terengganu ke Temeloh. Tapi ada sesuatu yang berlaku dekat lori tu. Apa yang berlaku tak tahu, mungkin ada masalah lori ke, masalah enjin ke apa, tapi katakan ada isu lah dengan lori tu. So Afiq ni dia membuat panggilan kepada tauke lori tu dan bagi tahulah ada isu dengan lori. Tapi majikan Afiq ni bagi tahu tak apa, teruskan perjalanan tapi jangan bawa laju lah. So si Afiq ni pun okey lah, iakan sahaja and teruskan perjalanan dia dari Kuala Terengganu ke Temeloh. Tapi si Afiq ni dia tak boleh lah pandu laju, dia bawa perlahan dalam antara 60 ke 70 km macam tu. So mungkin bayangkan perjalanan tu jauh mat, Kuala Terengganu ke Temeloh, and dia terpaksa bawa kelajuan tu memang lambat gila lah. Tapi nak buat macam mana kan, dia rasa macam ada benda tak kena dengan lori tu, dia terpaksa lah bawa dengan perlahan, takut kalau nanti ada apa-apa terjadi kan, satu hal pula. So sepanjang perjalanan Afiq menuju ke Temeloh, sampailah satu momen di mana si Afiq ni nak berhenti sekejap di salah satu kawasan bernama Cukai. Yang cantik pula ada satu area parking kat situ. So si Afiq ni berhentilah lori dia dekat situ sekejap, tak mematikan enjin. Lalu Afiq pun turun daripada lori tu, just nak consider macam ambil angin ke, tenangkan diri ke, ataupun make sure yang lori dalam keadaan okey lah, tak ada isu ke apa-apa. And sambil dia tengah cek-cek dekat luar tu semua, tiba-tiba si Afiq ni didatangi oleh seorang penunggang motosikal yang menunggang motor Honda EX5 macam tu tau. Tiba-tiba bertegur dengan si Afiq ni. And mengikut apa yang diceritakan oleh si Afiq ni, dia macam seorang pakcik macam tu dalam lingkungan 40 ke 50-an macam tu tau. And benda yang paling epic is that yang pakcik ni memang peramah gila lah, sembang dengan si Afiq, bertanyakan macam-macam lah berkenaan dengan lori lah, semua benda tu, sampai membuatkan si Afiq ni rasa macam pakcik ni macam kenal aku je kan. Cepat cara persoalan ni, cara ditanya je. So memang membuat Afiq tertanya-tanya lah, siapa pakcik ni, dari mana datang pakcik ni tau. So disebabkan pakcik ni memang peramah orangnya, so si Afiq ni pun layankan sahaja tau. Tak adalah nak dipikirkan apa-apa misteri ke apa. Sampailah satu momen di mana pakcik ni bagi tahu si Afiq yang katanya dekat tempat ni
ada orang pernah meninggal dunia dan dikatakan ada benda-benda misteri yang selalu berlaku. So dia siap tanyakan kepada Afiq, tak takut ke berhenti dekat sini? Lalu si Afiq pun fikir apa nak ditakutkan. Dia kata dia tak ada apa-apa nak takut dah. Plus dia seorang pengamal perubatan juga, so dia tak ada isu lah. Tak pasal-pasal lepas Afiq dah bagi tahu macam tu, pakcik tu tiba-tiba macam menjadi marah macam tu, tapi tak adalah dia maki Afiq ke apa-apa. The next thing you know, tahu-tahu je pakcik ni terus start motor dia and terus caw dari situ. Afiq pun macam confused lah, apa hal pula pakcik ni tiba-tiba caw macam tu kan. So Afiq pun malah nak fikir balik. Dia decide okey lah, naik lori dia balik and teruskan perjalanan sambil tu mengekori pakcik ni, sebab memang laluan tu salah macam tu lah, and laluan tu lurus tau mengikut cerita si Afiq ni. So sepanjang perjalanan tu tak sampai dalam beberapa minit macam tu, and mengikut kisah yang dikongsi oleh Afiq time tu dia tengah call tauke dia ke something, and sedar tak sedar motor EX5 pakcik tu yang pakcik tu tunggang tadi tu, yang berada dekat depan lori tu, tiba-tiba hilang macam tu. Macam saya katakan tadi, sepanjang perjalanan tu jalan lurus, tak ada ke kiri, tak ada ke kanan tau. Si Afiq ni berasa pelik, macam mana motor tu ataupun pakcik tu tiba-tiba hilang dalam kegelapan malam. So Afiq pun nak fikir banyak pun tak boleh nak fikir banyak, dah benda tu dah terjadi. So Afiq pun just abaikan and teruskan perjalanan sampailah dia sampai di laluan R&R Perasing. Bila dia sampai dekat laluan situ, tiba-tiba si Afiq ni terbau sesuatu yang hanyir tau. Memang kau piaunya lah dia punya bau dia kan. Sampaikan si Afiq ni menegur benda tu tau, dalam keadaan macam baran macam tu lah, sebab memang kuat lah bau dia. So lepas Afiq dah tegur bau yang dia bau tadi tu, tiba-tiba si Afiq dengar seperti ada bunyi cakaran di atas lori dia tau. And si Afiq fikir, apa hal pula ada bunyi cakaran pula atas lori kan. And dikatakan memang agak lama jugalah bunyi cakaran dekat atas lori tu. So Afiq pun tak fikir apa-apa, just teruskan perjalanan dia and cuba mengabaikan bunyi cakaran di atas lori tu tau. And tak sampai beberapa minit macam tu, tiba-tiba si Afiq bagi tahu yang kerusi dia tu tiba-tiba ditarik, seolah-olah ditarik oleh sesuatu tau. And si Afiq ni tak tahulah apa benda yang tarik benda tu ke apa kan. And member memang tak nak fikir apalah. And si Afiq ni pun bacalah segala petikan ayat Al-Quran semua yang dia tahu, dengan harapan yang tak ada apa-apa benda gangguan yang berlaku lepas tu lah. And Alhamdulillah Afiq pun tiba di destinasi dia seperti biasa and tak ada apa-apa gangguan yang berlaku selepas itu. Namun ia membuat satu tanda tanya buat si Afiq, siapakah pakcik yang menegur dia time dia berada dekat area rehat macam tu kot, dekat area cukai tu tau. Sebab pakcik tu tiba-tiba hilang macam tu tau. So Muhammad Afiq ni ada kongsikan kisah dia di social media dia, di TikTok, and boleh dikatakan banyak jugalah view yang mendengar kisah berkenaan pengalaman seram dia sepanjang dia memandu daripada Kuala Terengganu sampailah ke Temerloh. Tapi 3 insiden tu boleh dikatakan memang agak meremang jugalah kan, dengan bunyi cakaran atas lori lah, kursi lori dia ditarik lah, memang jam lah cerita dia kan. Siapa je yang tak risau kan. Tapi itulah antara apa orang kata risiko lah bila menjadi sebagai pemandu lori ni kan. Macam-macam lah gangguan yang boleh dihadapi ketika memandu. Tapi bagi Afiq, ia tidak mematahkan semangat dia. Bagi dia benda-benda macam ni memang boleh berlaku. Banyaklah juga rakan-rakan dia, termasuklah banyak kisah-kisah berkenaan dengan pemandu lori yang diganggu semasa memandu lori. So kalau geng bayang semua nak tengok kisah ataupun perkongsian cerita si Afiq ni, Syadus akan tinggal link dekat bawah, link TikTok dia. Geng bayang semua bolehlah pergi kat sana. And kalau boleh korang bagi tahu lah kita orang datang daripada Syadus Channel lain, sebab Syadus Channel lah kongsikan cerita kan, alang-alang kan. Okay, so jom kita dengarkan kisah yang kedua. Alright game semua, so kisah yang seterusnya dikongsikan oleh seorang pemandu lori bersama dengan pembantunya, seorang bernama Jeb iaitu pemandu lori dan seorang lagi bernama Rahim. So dalam perkongsian Jeb berkenaan dengan kisah ni, bagi Jeb dia telah mengalami banyak gangguan-gangguan sepanjang kerjaya dia ataupun pekerjaan dia sebagai seorang pemandu lori. And bagi dia benda tu tak adalah nak merisaukan dia sangat. Bagi dia benda tu adalah satu benda yang normal. So dia kongsikan salah satu kisah ni di mana ia membuat diri dia tertanya-tanya. Benda ni mungkin bukan satu kisah yang menyeramkan, tapi satu kisah yang agak misteri tau. Sebab apa yang berlaku is that insiden ni berlaku ketika Jeb bersama dengan pembantu lorinya. Time tu diorang dari perjalanan dari Negeri Sembilan nak menghala ke
arah Kedah macam tu kot, tak silap Shadows lah. Okay, so perkongsian cerita ni adalah di mana pada malam tu diorang mulakan perjalanan diorang dari Negeri Sembilan menghala ke arah Kedah. Tak ada isu, tak ada apa-apa pun. Sampailah satu momen time tu dekat pukul 4 pagi tau, di mana Jeb berhentikan lorinya untuk turunkan canvas dekat belakang tau, belakang trailer dia lah. So Jeb pun pada ketika itu nampak yang rakan ataupun pembantu lori dia sedang berada dekat tepi dia lah. So dia pun bagi tahu lah apa yang dia nak buat semua benda tu, and suruhlah pembantu dia untuk turunkan canvas daripada lori tu lah, dan lepas tu nak lipat semua bagai tu lah. So Jeb pun turun, and pembantu dia turun belah kiri lah, diorang pun turun semua benda tu, and si Jeb ni tengah nak buka lah ikatan tali canvas tu. So tengah lah duduk buka semua benda tu, dan si Jeb ni nampak lah bayangan pembantu dia macam seolah-olah tengah membuka jugalah tali ikatan tu. So si Jeb ni pun bagi tahu lah untuk buka semua, and then tolong lipatkan and panjat ke atas lori and simpan canvas tu. So lepas Jeb dah selesai buka semua tali ikatan dia, bila dia sampai kat bahagian kiri lori tu, si Jeb perasan yang tak ada satu pun tali ikatan dibuka tau. And si Jeb berasa pelik, mana pembantu aku? Bukan tadi dia tengah tolong aku ke? Aku memang nampak bayangan dia tadi tau. So si Jeb pun duduk mencari-cari, tapi Jeb pun tak fikir banyak. Dia fikir kemungkinan besar yang pembantu dia ni pergilah dekat salah satu semak dekat area situ untuk buang air ke apa ke. So si Jeb tak fikir apalah, dia pun buka lah tali ikatan belah kiri tu, lepas tu dilipat di canvas dan dimasukkan ke dalam trailer belakang tu. So selepas dah selesai semua benda tu, baru si Jeb perasan yang pembantu dia tadi tak balik-balik pun. Dia pun fikir, mana pembantu aku ni, ke dia dah masuk lori ke apa kan. Tapi si Jeb dia cubalah nak cari mana pembantu dia ni hilang. Dia pergi carilah dekat kawasan semak tu, buka lampu suluh daripada handphone dia, duk panggil lah, Rahim mana kau kan. Tapi tak ada sahutan langsung tau. So si Jeb rasa pelik lah. So Jeb pun malah nak fikir banyak, dia pun masuk ke dalam lori. And apabila dia masuk ke dalam lori, time tu barulah dia sedar yang pembantu dia ni, si Rahim ni, rupa-rupanya tengah tidur tau. Dan si Jeb fikir, wah laju kau tidur, bukan kau turun ke tadi? Ni macam mana pula boleh tidur kan? Biadab sangat kan, aku dah minta tolong tadi, kau boleh tidur pula. So si Jeb ni pun kejutkan lah si Rahim, tanya, woi tidur ke? Dan si Rahim beritahu, aku dah lama tidur lah, aku tak tahu pula kau berhenti, asal tak kejutkan aku. Time tu baru si Jeb pelik, bukan tadi kau duduk sebelah aku? Dan si Rahim cakap, tak ada, aku memang duduk sebelah kau. Lepas tu ada satu momen kan aku gerak pergi belakang, sebab lori dia ada bahagian belakang di mana dia boleh tidur semua bagai lah. Dan si Jeb pun cakap, tak ada, sebab memang aku tahu yang kau duduk tepi aku sepanjang perjalanan. Lalu si Rahim pun bagi tahu Jeb, Jeb jangan main-main Jeb, sebab aku memang dari pukul berapa tadi dah lama aku kat belakang ni tidur, aku letih sangat ni. Time tu lah baru si Jeb rasa meremang semacam. Sebab apa? Ia menjadi persoalan yang besar and tanda tanya, siapa yang duduk sebelah Jeb, and bayang-bayang apa yang si Jeb nampak. Sebab apa yang Jeb nampak memang sebiji raut wajah semua bagai memang muka Rahim tau. Dan Rahim pun pada time tu pun pandang si Jeb, tanyalah, Jeb jangan-jangan makhluk tu. Jeb pun cakap, dah benda dah jadi, benda dah berlaku, aku malah nak sembang pasal benda tu. Kau duduk depan sekarang, kita teruskan perjalanan, kita make sure kita sampai dalam keadaan selamat. Make sure tak ada apa-apa benda yang ikut, tak ada apa-apa benda yang mengganggu tau. So sepanjang perjalanan 1001 soalan lah dalam kepala otak si Jeb ni kan. Duk terfikir siapa pula yang duduk sebelah dia kan. Sebab memang sepanjang kerjaya Jeb sebagai pemandu lori ni, dia memanglah ada pengalaman-pengalaman yang boleh dikatakan agak misteri dan juga agak menyeramkan lah. Tapi tak ada lah sampai level yang makhluk tu dah pandai menyerupai orang, and sampaikan si Jeb sangka itu adalah pembantu dia tau. So si Rahim pun time tu yang berada dekat tepi dia pun bagi tahu si Jeb ni dah lah benda tu dah jadi, jangan dibuat fikir. Kalau dibuat fikir lagi semak otak dia. So Jeb pun just abaikan, and diorang pun meneruskan perjalanan. And Alhamdulillah, nasib baik tak ada apa-apa gangguan dah lepas tu. Cuma gangguan dekat tepi tu, mungkin kemungkinan besar dekat tempat tu, mungkin tempat dia ke apa kan, member dah tolong tumpang sekali ke apa, ataupun member dah tumpang dari time awal-awal dari kilang ke apa kan. Jenuh man. Alright, so itulah pengalaman yang dialami oleh si Jeb dan juga si Rahim. Pendek je kisah dia, simple, tak adalah menyeramkan ke apa, tapi ia memang adalah satu insiden yang agak misteri buat Jeb dan juga Rahim semasa buat delivery daripada Negeri Sembilan ke Kedah.
Alright geng, bayang semua. So kisah yang terakhir untuk hari ini merupakan pengalaman yang dialami oleh Wahab dan juga Azli, di mana mereka daripada Penang nak menghala ke Kuala Lumpur. And tempat ni memang tempat famous lah. Siapa je tak pernah dengar berkenaan dengan arena Gua Tempurung. So banyak kisah-kisah yang menyeramkan berkenaan dengan RR ni. So inilah merupakan pengalaman yang dialami oleh si Wahab dan juga si Azli ni. So Wahab merupakan pemandu lori dan si Azli ni pembantu dia lah. So perjalanan diorang seperti biasa sentiasa berlaku pada waktu malam. Sebab apa? Bila time pagi diorang akan sampai ke destinasi and semua muatan-muatan akan diturunkan. So pada malam tu Azli dan juga si Wahab ni memulakan perjalanan dalam pukul 10 malam macam tu tau, daripada Penang. Dan sepanjang perjalanan tu memang okey lah, mereka berdua bersimbang-simbang, semua bercerita bagai. Sampailah satu momen di mana si Azli ni berasa letih. Dia bagi tahu lah si Wahab ni dia nak rehatkan diri kejap, dan nanti apa-apa hal dia kejutkan dia lah. So si Wahab ni jenis yang cool, memang yang tak ada hal, tak ada isu ke apa-apa. Dia kata tak apalah, kau rehat dulu, aku just continue drive. Kalau aku letih nanti aku bagi tahu kau. Sampailah dia tiba dekat area Gua Tempurung ni, di mana si Wahab decide untuk berhenti sekejap sebab dia nak guna tandas, sebab nak buang air kecil lah. Tapi dalam otak si Wahab ni, dia banyak terdengar kisah-kisah seram berkenaan dengan Gua Tempurung ni. Tapi member dah tak tahan nak buang air kan. Takkanlah disebabkan kisah-kisah seram tu member nak abaikan dan teruskan perjalanan kan. Satu hal pula kan, tak tahan kan dalam lori-lori tu dah lepas kan. So member just decide untuk berhenti kat Gua Tempurung tu and menggunakan tandas yang ada dekat situ lah. Tapi problem dekat Gua Tempurung, tandas dia dengan parking tu agak, bukan nak kata jauh sangat, jauh sikit lah. Dia kena naik tangga semua, tangga kejayaan lah, lebih kurang macam tu kan. And tempat tu pada waktu malam memang gelap dan menyeramkan tau. So bila si Wahab tiba dekat arena Gua Tempurung tu, si Wahab ni cubalah kejutkan si Azli, nak beritahu dia nak pergi tandas kejap. Namun si Azli ni disebabkan penat ke apa, memang lena dibuai mimpi tau. So Wahab pun fikir, tak apa lah, aku malah nak kacau lagi, aku just pergi je lah, turun dulu kan. So si Wahab ni pun turun dari lori and teruskan naik tangga dan pergi ke tandas yang ada dekat situ lah. So time tu memang ada cahaya lampu tandas tu dengan beberapa cahaya-cahaya oren tu lah. Nampak lah sikit laluan dia tu. And apabila dia masuk ke dalam tandas tu, pada awalnya tak ada apa-apa lah, tak ada isu pun. And tak berapa lama kemudian si Azli ni pun terbangun lah, fikir apa hal pula kita berhenti kat Gua Tempurung ni. And bila dia pandang belah kanan dia, mana si Wahab ni tiba-tiba hilang kan. So si Azli duk check dan dia nampak tandas. Okey, mungkin si Wahab ni pergi tandas kot. So si Azli just baring balik, fikir tak ada apa-apa lah. Sampailah satu momen tu kat hampir 15 minit macam tu tau. Dan Azli berasa pelik lah, lama sangat aku punya pemandu ni menghilangkan diri kan. So si Azli ni pun turun dah daripada lori, cubalah cari si Wahab. Sambil tu duk panggil-panggil lah Wahab kan, mana si Wahab ni kan. So Azli pun pergilah dekat tandas tu and ketuk lah pintu tandas tu, tanya, Wahab kau kat dalam ke? And Wahab terus jawab, Azli kau ke tu? Dan Azli pun cakap, yelah aku ni. Dan Wahab pula tiba-tiba tanya soalan-soalan pelik tau. Dan antara soalan pelik dia tanya, kita dari mana tadi? Kita bertolak dari mana tadi? Dan Azli pun cakap, dari Penang lah, kita nak menghala ke KL. Kau kenapa man? Barulah time tu si Wahab buka pintu tandas and keluar tau. Dan time tu Azli nampak muka si Wahab ni pucat semacam tau. So Azli cakap, apa hal kau ni? Apa yang jadi asal muka kau pucat semacam ni? Lalu si Wahab cakap, aku tak nak cerita sekarang. Kita masuk ke lori, kita caw daripada tempat ni dan nanti aku cerita kat kau apa yang jadi. So si Azli pun iakan saja. Tapi sementara tu since dah ada kat toilet tu kan, so Azli cakap, kau tunggu jap, aku buang air jap. Dan lepas tu semua dah selesai and diorang pun beredar daripada kawasan Gua Tempurung tu. So sepanjang perjalanan tu, si Azli ni duk tunggu si Wahab nak cerita apa yang berlaku dekat arena tadi tau. Tapi pada waktu yang sama, si Azli pandang muka si Wahab ni memang pucat semacam tau, seolah-olah nampak hantu tau. Which actually sebenarnya memang si Wahab ni bukan nak kata nampak hantu, tapi dia dengar macam-macam benda yang dah berlaku tau. Sampailah satu momen si Azli ni dah tak sabar, dia pun tanyalah pada si Wahab, Wahab, apa yang jadi tadi? Asal kau senyap kan? Muka kau pucat semacam ni. Lalu time tu barulah si Wahab buka cerita tau. Wahab cakap, time dia pergi tandas tu, bila dia masuk tandas untuk buang air kecil, time tu dia dengar seperti ada orang masuk ke dalam tandas tu tau. So Wahab tak fikir apa-apa lah, kemungkinan ada pemandu-pemandu lain ke apa nak gunakan tandas. Wahab diam sahaja tau. Dan tiba-tiba terdengar seperti suara orang gelak tau. And Wahab saya fikir, apa yang gelak? And apa yang lagi menyeramkan, suara orang yang gelak tu bukan suara lelaki yang gelak,
suara wanita yang gelak tau. Wahab time tu dah meremang semacam sebab bila dipikir balik, dia berada dalam tandas lelaki. Macam mana pula ada suara perempuan gelak? So Wahab ni pun beranikan diri and tanyalah, siapa dekat luar tu? Lalu tak ada sahutan yang diberikan tau. So si Wahab ni nak habiskan cepat and nak keluar lah. Tapi seelok sahaja dia nak keluar, pintu tandas dia diketuk dengan begitu ganas. And Wahab terus ke belakangkan diri dia and tanya, kau ni siapa? Apa kau nak daripada aku? And time itulah kedengaran suara mengilai pitch yang paling tinggi tau. Wahab time tu muka pucat, muka dah biru dah, meremang bulu roma dia semua tau. Termasuklah bulu roma aku sendiri, Mat. And pintu tandas tu non-stop diketuk dengan begitu kuat tau. Si Wahab ni tak boleh nak buat apa-apa, dia tersangkut ataupun stuck dalam tu tau. Member nak keluar pun risau tau. So apa yang member ni mampu buat, ataupun apa yang si Wahab ni mampu buat, so dia tundukkan badan dia and dia tengok lah dekat luar tu, tengok siapa yang ada. Apa yang menyeramkan is that si Wahab nampak ada kaki tak berkasut, tak berselipar apa-apa, and kaki tu nampak macam mereput gila, and nampaklah macam ada kain-kain koyak macam tu tau. Macam orang kata pakai dress lebih kurang, tapi nampak separuh kain tu lah. Time tu lah Wahab tahu yang berada dekat luar ni antara tak ponti ataupun ada makhluk-makhluk jembalang lain yang ada dekat luar tau. MC Wahab ni non-stop dengar suara mengilai yang begitu kuat bersertakan ketukan dekat pintu, seolah-olah nak si Wahab ni keluar daripada tandas tu tau. So si Wahab ni tak berani pada waktu yang sama member jam tak tahu nak baca ayat ke apa kan, sebab member berada dalam tandas tau. Sebab itulah ia mengambil masa hampir lebih 15 minit macam tu sampailah ketibaan si Azli ni. Bila si Azli sampai, sebab itulah si Wahab tanya bermacam-macam soalan, dia nak pastikan yang itu adalah Azli and bukan makhluk tu tau. Si Azli yang dengar cerita tu pun memang meremang and si Azli cakap time dia naik pergi tandas tu, dia tak nampak apa-apa, dia tak dengar apa-apa pun. So lepas si Wahab dah cerita macam tu, barulah si Azli cakap, asal kau tak kejutkan aku boleh temankan. So Wahab pun cakap, aku dah kejutkan kau Mat, tapi kau memang all out lah, dah tidur memang level kau-kau aku kejut kau pun kau tak sedar. So si Azli pun pada waktu yang sama rasa bersalah lah, kesian kat member Mat, dah kena gangguan dekat situ kan. So seeloknya sampai dekat Kuala Lumpur lepas dah kosongkan muatan semua benda tu, so diorang pun berehat dulu sampailah diorang kena pulang semula ke Penang. So nasib baiklah lepas kejadian tu memang tak ada apa-apa gangguan yang berlaku ke atas mereka berdua ni. Tapi apa yang si Wahab tahu, yang sekiranya kalau kata ada apa-apa emergency nak guna tandas ke apa, dia memang takkan berhenti dekat Gua Tempurung lah. Dia tahu lah gangguan dekat situ memang lain macam lah. Kalau dia nak berhenti pun paling command pun dekat Tapah ke ataupun R&R yang ramai orang lah. Bukan macam area Gua Tempurung yang bila dah malam memang tak ramai orang pergi situ. And memang banyaklah kisah-kisah berkenaan dengan arena Gua Tempurung ni, di mana pemandu lori, bukan hanya pemandu lori, even pemandu-pemandu biasa pula yang ada berhenti kat situ time malam ke apa nak gunakan tandas, dikatakan terdapat bermacam-macam gangguan yang berlaku dekat situ. Tapi yelah, tak kisahlah arena mana kita berhenti ke, kalau kata ada gangguan tu, adalah gangguan dan dia tak kisah Mat. Tak kisah kena berhenti ke R&R ke apa, kadang tengah memandu pun kena ganggu juga. Contoh macam kisah yang pertama tadi, tengah memandu pun member kena kacau Mat. Alright, so begitulah 3 kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini berkenaan dengan pengalaman pemandu-pemandu lori ni. So kisah pada hari ini tak adalah panjang mana, simple-simple sahaja penceritaan pada hari ini. Sebab ialah Shadows pun seperti makna Shadows bagi tahu dekat konten sebelum ni, Shadows tak nak ambil masa game bayang semua. Sebab ialah besok nak siap-siap untuk sahur, nak kena bangun awal semua, yang mana ada anak semua nak kena prepare, dengan suami isteri semua nak kena prepare apa makanan sahur semua. So Shadows pun nak bagi masa dan ruang untuk game bayang semua beristirahat. So sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. So sekiranya geng bayang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini, geng bayang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel kepada mana yang belum subscribe, sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. And seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Selamat berpuasa geng bayang semua. Bye bye. Pew.